Aan ni, dia sebenarnya kembar. Dilahirkan kembar. Dia ada kakak kembar. Kalau ikut, seingat saya, tarikh lahir Kak Aan ni ialah pada 11 April 1963. Tarikh kelahiran bonda ialah 9 April. Sangat rapat kelahiran antara Kak Aan dengan bondanya lah. Dia lahir di kampung Pegawai di Al-Ustaz. Sekarang ni kalau kita tengok dulu ni kompleks hijau kuning lah. Di belakang tu ada satu kampung, orang panggil nama Kampung Pegawai. Lepas lantasan kereta api tu kan. Dan mengikut catatan yang telah ditulis oleh ayahanda kami ni, semasa Kak Aan dilahirkan ni, orang yang antara yang menguruskan kelahiran Kak Aan dan juga pasangan kembar ni ialah Dr. Mahathir yang mempunyai klinik di Al-Ustaz ketika itu. Sebelum dia, mungkin masa tu dia belum lagi berkecimpung dalam dunia politik, dan beliau lah yang bertanggungjawab untuk menguruskan kelahiran Kak Aan dan juga kakak kembarnya. Dan Kak Aan ni kalau ikut dalam keluarga ni bilangan yang kelima lah daripada 10 adik-beradik. Dan kalau seingat saya lah, semasa kecil dulu ni, Kak Aan lah yang banyak duk menguruskan, antara kakak-kakak yang menguruskan kami-kami yang adik-adik ni tentang persekolahan. Macam saya ni, dialah yang bawa saya ke sekolah, ambil saya, tunggu saya, naik bas, turun bas untuk ke sekolah. Dan sampailah kadang-kadang sampai ke sekolah menengah pun, bila dia dah mula bekerja pun, antara orang yang mencari, memastikan adik-adik ni dapat pergi ke sekolah, mencari pengangkutan yang sesuai, menyediakan pengangkutan dan sebagainya, supaya kami dapat pergi ke sekolah setiap hari lah. Kak Aan ni satu lagi, dia adalah orang yang sangat aktif sebenarnya. Kalau masa di sekolah, sebab Kak Aan ni kalau dulu dia sekolah di konvent. Konvent ni sekolah orang putih lah orang panggil kan, sekolah orang Inggeris, sebelum dia sambung di peringkat sekolah sains Perlis dan juga ke USM. Sangat aktif. Yang saya ingat dulu pun, dia kalau ada musabaqah Al-Quran di masjid tu, dia masuk, dan mempunyai kemahiran yang baik untuk membaca Al-Quran dan boleh masuk pertandingan. Dan dia juga membantu jiran-jiran. Contohnya dia buat tuition. Ada orang yang tak boleh mata pelajaran tertentu, Kak Aan ni jadi tempat rujukan lah pada masa dia sekolah ataupun dia mula mengajar budak-budak ataupun jiran-jiran yang tak mampu nak menguasai masa Melayu ke matematik ke. Ini Kak Aan lah tok guru mereka. Termasuk salah seorang ni ialah Syekh Haluddin tu, bekas Qadi daerah Kota Star dulu. Dan di USM tu, kalau saya ingat, saya masa kecil tu dia terlibat dengan persatuan-persatuan dan juga salah seorang yang dapat berkawat di depan dan Pertuan Agong dan sebagainya, yang saya tengok dalam gambar-gambar semasa saya kecil dulu. Saya ingat saya lah. Dan beliau ni juga adalah seorang yang sangat cepat dalam bekerja, pantas mengambil tindakan, dalam antara ahli keluarga yang sangat cepat dan pantas dan agresif serta aktif dalam apa jua tindakan. Selain itu, Kak Aan juga adalah orang yang sentiasa mengeberat tentang urusan-urusan keluarga kami. Apa saja urusan keluarga kami, walaupun beliau ni sangat sibuk. Kalau kita di AAB kita tengok sibuk, tapi dia masih lagi ada masa untuk bersama-sama dengan ahli keluarga yang lain, utamanya kami adik-beradik, kerana hubungan kami sangat rapat dalam 10 beradik ni. Beliau akan menghabiskan masa ataupun akan menyediakan sedikit masa untuk bersama-sama dengan ahli keluarga yang lain dalam memastikan keakraban, hubungan kekeluargaan itu sentiasa terjalin. Dan beliau banyak menyumbang, sama ada dari sudut kewangan, sudut tenaga, sudut idea dalam melaksanakan apa-apa urusan, terutamanya semasa ayahanda dan bonda kami masih hidup. Beliau lah banyak berkorban masa dan tenaga untuk membawa ke hospital ketika dulu kan. Banyaklah masa untuk membawa, contohnya bonda saya masa satu ketika memerlukan rawatan buah pinggang. Macam saya tak ada di Kedah, sebagai ahli keluarga kami tak bekerja di Kedah, Kak Aan ada di Kedah, maka dia banyak berkorban masa dia di bekerja dan juga bersama-sama dengan ahli keluarga, terutamanya dalam membantu ibu bapa ketika itu. Pertama sekali saya ucap terima kasih lah kepada isteri saya, Puan Haji Nurihan binti Haji Izan, yang sudi menerima saya sebagai suami dan mengurniakan 3 cahaya mata. Jadi pengorbanan dalam melahirkan anak ini bukanlah satu kerja yang mudah. Terpaksa menanggung beban sepanjang tempoh 9 bulan bagi setiap orang. Dia kalau kata 3 orang keluar serentak tu lain. Ini 3 kali terbang anak dan 3 kali dia bersalin
satu pengorbanan yang cukup besar, susah payah dan tempoh 9 bulan tiap seorang tu, dan saya amat mengerti dan ucap ribuan terima kasih. Yang kedua, beliau merupakan seorang yang cukup komitmen pada tugas, cukup pancul pada masa yang saya rasa bukan sakat dalam masa berjaya, malah kehidupan harian di rumah pun tetap dia patuh kepada masa. Kalau berjanji untuk hadir kenduri itu tepat pada masa, dan apa-apa kerja lain yang dilaksanakan tepat pada masa. Ini saya cukup hormatilah, sebab saya sendiri pun kadang-kadang tak dapat patuh masa ni. Yang ketiga, apa yang saya dah melihat dari dia, seorang yang cukup bersungguh-sungguh dalam buat kerja dan tak mengenal penat lelah. Yang penting di sini, di end pada kerja adalah hasil yang cukup terbaik lah. Ini bukanlah semua orang dapat laksanakan tugas yang berkenaan. Jadi saya rasa bersyukurlah. Saya banyak belajar daripada kerja buat dia untuk saya mantapkan bidang tugas saya dalam jemaah Nazir. Yang keempat, saya rasa beliau merupakan seorang yang cukup prihatin kepada keperluan keluarga, dan saya rasa berat tentang apa-apa hal yang melibatkan keperluan anak-anak sendiri. Dan saya kadang-kadang terlepas pandang dan beliau dah memperingatkan balik. Ini saya rasa cukup berpuas hati dan cukup terima kasih. Sepanjang tempoh kami berkahwin kali ikut daripada tahun 1991 dan masuk tahun yang ke-32, tidak ada apa-apa masalah yang mengganggu. Malah sepanjang tempoh berkenaan saya rasa cukup dihargai sebagai seorang suami dan dapat melaksanakan tugas yang cukup cemerlang. Walaupun dah lama saya meninggalkan AIB, saya bertugas sebagai timbalan pengarah di AIB Indo. Saya masih ingat tentang Puan Hajar Nurihan ini. Ketika saya hadir di AIB Utara untuk menjalankan tugas-tugas tertentu ataupun merasmikan majlis yang dianjurkan oleh AIB Utara, pada masa itulah saya berkesempatan mengenali beliau dan melihat sedikit tentang kerja dan tanggungjawab beliau. Pada khidmat saya, beliau merupakan seorang pensyarah yang profesional, yang sentiasa mengambil berat tentang tugas dan tanggungjawab beliau, dan saya difahamkan melalui perbincangan dengan rakan-rakan di AIB ketika itu. Beliau sentiasa mementingkan kerja, sentiasa mengutamakan kepentingan AIB dan juga sentiasa mengambil peran peserta-peserta kursus di bawah kelolaan beliau. Di sini saya lihat beliau memang seorang yang profesional, yang sentiasa mementingkan kualiti kerja dan sentiasa berbincang dengan rakan-rakan untuk meningkatkan kerja, hasil kerja. Beliau merupakan seorang yang benar-benar bekerja keras untuk membantu AIB dalam capai kecemerlangan. Lebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah di atas usaha dan kejayaan beliau yang saya anggap sebagai suatu usaha ataupun suatu kerja yang cemerlang. Puan Nurihan ini merupakan orang yang sangat gigih dan tekun dalam berusaha, dan ini sifat ini sesuailah sebagai seorang pendidik tunjuk ajar kepada peserta-peserta yang telah hadir untuk kursus. Watak beliau ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bahawa ciri-ciri orang yang cemerlang ataupun orang yang pemimpin yang cemerlang ini ialah pemimpin yang qawiyun amin. Qawi itu makna kuat dan amin itu amanah lah. Jadi kalau kita tengok pada fizikal, pada kerja-kerja buat Puan Nurihan ini, beliau memang seorang yang al-qawi, yang kuat, yang
gigih, yang sanggup bertengkus lemus, sanggup memberi komitmen yang padu kepada IAB Utara khususnya dalam kerja-kerja buat beliau, terutama sekali dalam memberi idea dan juga dalam menyampaikan kuliah, dalam memberi sumbangan, berbagai sumbangan untuk memajukan IAB ini. Kalau kita lihat sebagai contohnya, komitmen beliau itu, walaupun kita adakan mesyuarat pada malamnya dan kita kadang-kadang terpaksa pergi ke Genting Highland, dengan segera beliau sanggup untuk melakukan kerja-kerja semua itu, menunjukkan komitmen yang tinggi dan kuatnya azam, kuatnya tubuh badan beliau untuk bekerja dengan tekun dan mencapai kecemerlangan. Sepanjang saya mengenali Puan Hajah Norehan binti Azizan, beliau merupakan seorang yang sangat berdedikasi dan beliau berjiwa besar, berkhidmat dengan penuh cemerlang. Saya ingat semasa saya mula bertugas di IAB pada tahun 2005, saya banyak belajar daripada beliau tentang penyampaian kuliah-kuliah secara berkesan. Dan sememangnya beliau amat baik dan tidak lokek dalam berkongsi ilmu. Seterusnya, semasa saya dilantik sebagai timbalan pengarah IAB Changan Utara pada tahun 2012, selama 4 tahun, saya juga merujuk pada beliau dalam hal pengurusan dan pentadbiran serta kepimpinan. Akhir sekali saya ucapkan banyak terima kasih di atas jasa baik beliau dan setinggi-tinggi tahniah di atas pencapaian cemerlang beliau dalam perkhidmatan. Untuk Hajah Norehan, rakan baik saya sejak tahun 90-an lagi. Iaitu daripada pasukan pensyarah yang melalui proses mentoring dan grooming oleh barisan pensyarah senior IAB zaman itu, khususnya pengarah Institut Aminuddin Baki, Datuk Dr. Ibrahim Bajir. Banyak peristiwa tugas yang telah dilalui bersama. Terbaiknya adalah semasa kami beberapa orang, 5 orang dikenal pasti untuk mengkaji program NPQH, khususnya Principal Assessment and Development di England. Dari mana bermulanya program NPQH di IAB. Walau bagaimanapun, tambahan icing on the cake adalah apa yang berlaku 2 tahun yang lepas. Saya bersama dengan tim IAB yang diketuai oleh Hajah Norehan telah membina dan merealisasikan program kepimpinan dan pengurusan pendidikan bersama University of Oulu, Finland, dan peserta yang telah dipilih itu telah pun memulakan kursus ini pada bulan lepas. Hajah Norehan yang selalunya bersikap soft spoken akan bersara. Tetapi sumbangannya kepada organisasi Institut Aminuddin Baki akan sentiasa disanjung tinggi. Semoga Hajah Norehan akan terus menyumbang ke arah dunia pendidikan di negara kita. Selamat bersara Norehan. Take care always, my friend. Saya mengenali Puan Norehan, Kak An, apabila belajar di UUM. Kami masa itu kohort 3 dan bila saya kata kami ini bersama dengan suami Puan Norehan, iaitu Abang Rusli, juga bersama-sama. Saya pasti Abang Rusli pun ada hari ini dalam majlis ini dan kita senyum mengingatkan kenangan kami belajar. Dan Kak An masa itu dah habis belajar dalam kohort 2, secara kebetulan senior kami kohort 2, dan habis belajar dah masuk ke IAB sebagai pensyarah dan bantu dalam penyelarasan pengajian di UUM, di Masters of Science Management pada tahun 1996 bersama dengan pengarah IAB Utara ketika itu penyelaras, iaitu Pak Zul. Dan daripada situ saya mengenali Puan Norehan dan kemudiannya saya juga menyertai IAB pada tahun 1997, dan daripada 1997 hingga 2016 saya meninggalkan IAB
Puan Nurihan memang merupakan seorang rakan sejawat yang sangat prihatin, banyak membantu, seorang yang mempunyai perawakan yang begitu baik, sentiasa senyum, sabar, tidak kedekut ilmu, dan saya banyak belajar. So terima kasih Kak An kerana curahan ilmu itu, kerana tunjuk ajar yang diberikan. Dan ini adalah satu personality Kak An bersama juga dengan suami Abang Rusli. Satu couple ni mempunyai perawakan, personality yang begitu baik, begitu mesra, ya, suka membantu, and very nice nature people. So terima kasih, dan saya mengucapkan selamat maju jaya pada Kak An. Harap terus menambah bakti kepada masyarakat dan negara selepas persaraan ini dan berbahagia bersama keluarga. Pertamanya saya ingin mengucapkan selamat bersara pada Puan Nurihan yang akan bersara wajib pada 11 hari bulan 4 nanti. Mengenang kembali keakraban dalam bersahabat dengan Puan Nurihan. Banyak orang bertanya saya, macam mana boleh seakrab itu? Keakraban ini bukan sekadar bermula di pejabat IAB. Sebenarnya saya mengenali Puan Nurihan ini sejak lama, daripada USM dulu lagi. Dan suaminya begitu juga, kami sama-sama dalam satu bidang mata pelajaran sama dulu. Itulah permulaan dalam berkawan dengan Puan Nurihan. Dan dalam keakraban ini, chemistry ataupun kekuatan kami bersahabat adalah kerana Puan Nurihan adalah merupakan seorang sahabat yang jujur, orang yang mempunyai rasa hormat kepada rakan, sentiasa terbuka dalam menerima dan memberikan pandangan. Dan satu-satunya yang saya juga hormat kepada Puan Nurihan ialah ia tidak pernah menyatakan tidak kepada kita atas apa idea yang kita berikan, kecuali kalau dia tak setuju mungkin dalam bentuk yang lain, dia katakan kalau boleh kita tambah yang ini, kita betulkan yang ini, kita baiki yang ini. Itu cara Puan Nurihan. Jadi dalam hal yang begini, pada saya, beliau adalah merupakan seorang sahabat yang sentiasa menghormati rakan, memberikan pandangan, menerima pandangan, dan sedia untuk menerima kritikan daripada rakan. Kritikan yang membina supaya kita sama-sama boleh mengaplikasinya mungkin dalam latihan yang kita sampaikan kepada para peserta di IAB. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Nurihan atau dikenali sebagai Kak An. Kak An ni adalah orang yang sangat lama bertugas di IAB Utara. Saya banyak belajar daripada beliau semasa di IAB dan terlalu banyaklah kenangan semasa kami bertugas. Jadi terima kasih Kak An kerana selalu bagi tumpang kereta bila ada mesyuarat di IAB Genting. Jadi kenangan bersama rakan-rakan di IAB Utara tu masih segar dalam ingatan sampai bila-bila. Sekali lagi Kak An, selamat bersara, enjoy your retirement time dan semoga Kak An sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih. Muah. Assalamualaikum Kak An. Selamat bersara. Semoga Kak An dilimpahi keberkatan dan kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah SWT. Terima kasih atas sumbangan dan kerjasama sepanjang Ros berkhidmat di IAB. Selalu tumpang Kak An kat rumah Kak An dan sebagainya. All the best and enjoy your retirement. I love you. Bye. Puan Haji Nurihan binti Azizan ataupun nama mesra Kak An. Saya mengenali Kak An semenjak tahun 2006. Beliau adalah seorang pencara, pembimbing yang sangat komited. Seterusnya pada tahun 2009 saya berjumpa Kak An sekali lagi sebagai rakan sekerja di IAB Cabang Utara. Terima kasih Kak An atas dorongan, bimbingan dan juga kata-kata motivasi untuk saya daripada 2009 hinggalah hari ini. Saya mengambil kesempatan di sini memohon jutaan maaf daripada Kak An seandainya tindakan dan juga kata-kata saya mencuit hati dan perasaan Kak An. Saya juga ingin mengucapkan selamat bersara Kak An. Semoga Kak An ceria, gembira, sihat, sejahtera di samping keluarga tercinta. All the best.
Happy retirement. Take care. Love you Kak An. Bye. Saya mengenali Puan Norehan ni daripada 2006 bila saya masuki IAB Cawangan Utara. Beliau adalah seorang insan yang cukup baik, suka menolong orang dan sangat mudah untuk berbicara dan banyak ilmu. Dan saya bersyukur kerana mengenali Puan Norehan kerana beliau seorang insan yang saya rasa saya sangat kagum. Beliau sangat dedicated lah, orang kata sangat kata pada tugas yang diberikan. Dan saya pun banyak belajar dari Puan Norehan. Dan keberadaan saya pada hari ini juga disebabkan oleh nasihat Puan Norehan juga. Beliau banyak memberi nasihat-nasihat yang baik untuk saya. Dan saya yakin rezeki yang ada hari ini juga berkat dengan pertolongan beliau. Dan saya mengucapkan selamat bersara. Saya doakan semoga Puan Norehan akan diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan akan berbahagia bersama keluarga. Selamat bersara Kak An. Terima kasih untuk segalanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, untuk makluman semua, Puan Hajar Norehan merupakan penyelia dan pembimbing saya semasa saya mengikuti kursus MPQEL sekitar tahun 2013 yang lalu, dan beliau khususnya dalam program penanda arasan dan program sandaran merupakan pembimbing saya yang telah mencurahkan segala ilmu, segala panduan khususnya untuk membina saya menjadi seorang pemimpin pendidikan masa hadapan. Salah satu kekuatan yang ada pada Puan Hajar Norehan ialah pendekatan beliau dalam mendidik dan membina kepimpinan pendidikan masa hadapan. Cara beliau mendekati kami dalam konteks melalui power of touch, kuasa sentuhan jiwa khususnya, sangat memberi kesan kepada saya khususnya dalam membina watak sebagai pemimpin pendidikan pada masa hadapan. Melalui didikan beliau, panduan yang beliau berikan sepanjang berada di IAB, sepanjang mengikuti program sandaran dan penanda arasan, sesungguhnya telah memberi kesan yang besar kepada saya khususnya untuk membina kekuatan dalam mendepani cabaran pendidikan yang tak pernah berhenti ini. Itulah salah satu kekuatan yang ada dalam banyak kekuatan yang beliau telah tunjukkan kepada saya, khususnya dalam membina jiwa untuk menjadi pemimpin masa hadapan pendidikan. Saya mengambil peluang ini untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih atas segala jasa, ilmu dan bakti yang telah Puan Hajar Norehan sumbangkan, berikan kepada kami sepanjang berada di IAB dahulu. Mula saya mendengar namanya tu di IAB ini antara orang yang banyak ilmu lah yang saya ketahui, dan beliau ni juga yang saya tahu latar belakangnya, dia merupakan seseorang daripada anak pada guru saya sendiri, iaitu arwah Ustaz Aizan. Dan untuk kali pertamanya saya bersama beliau dalam PMP lah, maksud dalam pengajaran kuliah, yang mana saya bersama dengan beliau dalam mengajar untuk khusus asas kepimpinan dan pengurusan. Itulah kali pertama pengalaman saya bersama beliau dalam kerjaya ini, dalam bidang latihan di IB ini. Dan saya rasa betul lah kerana saya dapat bersama beliau ketika kelas tersebut, dan banyak perkara yang saya belajar daripada beliau dalam menguruskan pemimpin ketika itulah. Bagi saya orang baru ketika itu amat rasa teruja lah bersama beliau. Dan dalam pengalaman saya bersama beliau, banyak saya mengambil input-input yang berguna, yang baik, di mana beliau banyak mengajar dengan menggunakan aktiviti-aktiviti, kadang-kadang sumangsaran yang mempunyai idea-idea yang memberi keyakinan kepada saya untuk mengajar para pemimpin ini. Jadi Hajar Norehan ni seorang yang mudah didekati, mudah berkongsi ilmu dan tidak kedekut ilmu dan juga wang ringgit. Yang saya kenali, kalau keluar makan dengan dia memang dia akan belanja lah.
dan dia seorang yang cukup simple, sempoh yang kata mudah untuk kita berkawan dengan beliau. Jadi saya harap Puan Haji Nur Rehan atau Kak An akan terus cemerlang, akan terus bahagia walaupun dah pencen, tapi sumbangan ilmu yang Kak An dapat teruskan dalam masyarakat terutama dalam bidang pengurusan dan kepimpinan. Selamat bersara untuk Puan Haji Nur Rehan. Selamat bersara Kak An. Selamat bersara. Kak An, selamat bersara. Selamat bersara Kak An. Selamat bersara Kak An. Selamat bersara Kak An. Kak An, selamat bersara Kak An. Di manakah ku cari ganti serupa denganmu. Selamat bersara Kak An. Happy birthday Kak An dan selamat bersara. Selamat bersara Kak An. Selamat bersara Kak An. Selamat bersara Kak An. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Kini sampailah tempoh perkhidmatan selama 35 tahun lebih daripada itu di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, dan sepanjang tempoh perkhidmatan tu Kak An telah berkhidmat selama 27 tahun di IAB sahaja. Jadi di kesempatan ini Kak An ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat, adik-adik yang telah banyak membantu Kak An daripada Kak An mula bekerja sehinggalah sekarang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, sama ada yang memberikan sokongan, bantuan, kerjasama dan sebagainya. Kak An juga ingin memohon maaf banyak-banyak sekiranya ada salah dan silap sepanjang perkhidmatan di IAB, dan kepada rakan-rakan yang telah lama mengenali Kak An rasa berat hatilah untuk meninggalkan IAB ini Tetapi rasa bersyukur kerana sepanjang tempoh perkhidmatan Kak An telah cuba melaksanakan tugas sebaik mungkin. Jadi kepada adik-adik, kepada sahabat-sahabat yang masih ada di IAB, teruskan berkhidmat di IAB, sayang IAB dan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin supaya IAB akan terus cemerlang. Kepada pengurusan tertinggi IAB sama ada di Anstek, di IAB Utara dan juga di cawangan-cawangan yang lain, Kak An juga ingin memohon ampun dan maaf daripada rakan-rakan di sana, dan mungkin rakan-rakan dapat menyampaikan ini kepada semua sahabat-sahabat di seluruh IAB, dan juga kepada rakan-rakan lain yang telah pun meninggalkan IAB tetapi berkhidmat di tempat lain. Terima kasih dan Kak An sanjung tinggi dengan segala persahabatan dan bantuan selama ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
pada isteriku yang tercinta, selamat bersara.